Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa amalan wa hudan wa tuqan wa salahan fid din ya akramal akramin waj'alna mimman yastami'una alqawl fayattabi'una ahsanah waftah 'alaina futuhal 'arifin wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masih lagi kita ada berbicara dan muzakarah bersama tentang seorang Nabi yang mulia, iaitu Nabi Musa alaihi salam, wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Maka selepas daripada beberapa minggu yang telah lepas mari, banyak minggu juga dah, kita dah berbicara tentang Nabi Musa alaihi salam semenjak daripada beranak dia sehingga mati Fir'aun, dan berlaku dengan Nabi Musa semasa dia duduk dengan kaum dia Bani Israel. Maka hari ini insya-Allah sambung daripada situ, kita mari baca, mari muzakarah bersama tentang suhuf Nabi Musa alaihi salam. Jadi di kalangan Nabi yang ramai-ramai ni, yang Tuhan cerita kepada kita dalam Quran, dan semua 25 orang Nabi serta Rasul, dan banyak lagi Rasul yang Nabi tak cerita dalam Quran. Dan juga kalau Nabi lebih banyak lagi. Itu dia. Maka daripada Nabi atau Rasul, ada setengah tu Tuhan turun kitab di atas mereka. Itu dia. Seperti Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Tuhan turun Al-Quran. Maka Nabi Isa Tuhan turun Al-Injil. Nabi Daud Tuhan turun Az-Zabur. Nah, dan Nabi Musa Tuhan turun kitab At-Taurah. Dan Nabi lain lagi ada juga turun, tapi turun dengan bentuk suhuf orang panggil. Tapi semua tu turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti suhuf Nabi Syis, suhuf Nabi Ibrahim. Itu dia. Maka daripada suhuf yang lain daripada Taurat, satu pendapat daripada para ulama, setengah ulama kata Taurat dua suhuf tu hak tulah dah. Tapi kita ambil pendapat yang kata suhuf tu lain, Taurat tu lain. Nah, itu dia. Maka di sini hari ini insya-Allah kita akan mari baca beberapa jumlah benda yang ditulis dalam suhuf Musa, suhuf Musa sapa kepada kaum dia. Dan benda ni ada oleh Quran, ada oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka benda yang ditulis, dicatat dalam suhuf Nabi Ibrahim pun baik, Nabi Musa pun juga. Maka seolah-olah orang panggil apa, nasihat, peringatan, patung patah kata yang buat kita ni mikir lagu tu ya. Itu dia. Kalau gitu ada dalam ni patah, ni jumlah. Itu dia yang ditulis dalam panggil apa, Taurah Nabi, suhuf Nabi Musa alaihi salam. Yang pertama ialah ajaban liman ra'a taqallubad dunya bi ahliha
kaifa yatma'innu wa yahna'u ilaiha. Pendek ya. Nah, tapi jika orang pandai boleh hulai, boleh bulai takkan habis. Tapi kita sejen tak tahu nak ambil mana dah. Ada dia. Iaitu apa kata dia? Iaitu hirai weh. Pelak weh. Ajaban ni pelak. Liman bagi mereka yang ra'a lihat taqallubad dunya bi ahliha. Taqallub ni ialah mana balik gi mari. Boleh tidur, ke balik kiri, ke balik kanan, ke menetek, ke apa gini hagi mari. Kalau gitu pelik sungguh-sungguhnya. Nah, bagi mereka orang yang berakal lah, yang duk lihat kelih balik pergi mari dunia dengan ahlinya, dengan manusia-manusia yang duduk atas muka bumi ini ni, atas dunia ini tiba-tiba kaifa yatma'innu wa yahna'u ilaiha. Tiba-tiba dia sandar ketenangan dia kepada dunia, harapan dia dunia. Padahal dia kelih dah saning balik pergi mari, tapi dia berasa tenang ke dunia, berasa cinta kepada dunia, berasa ada tumakninah dengan dunia. Itu dia, bahasa kasih dan cinta kepada dia. Kalau gitu, apakah balik pergi mari ni? Nah, hak ni kita boleh kelih belaka lah dengan mata kepala kita ni. Iaitu sebagai misal, contohnya daripada sihat kepada sakit. Nah, ada dia. Kalau itu banyak mana orang sihat tiba-tiba berlaku sakit. Dan juga orang sakit jadi sihat. Hari ni balik dia mari. Juga daripada kaya kepada fakir. Dan kadang-kadang orang fakir tidak ada apa nak makan, tiba-tiba sekelip mata tak lama beberapa mak panggil panjang masa tiba-tiba jadi sekaya-kaya okay? Dia mari. Ataupun daripada mulia kepada hina. Dan daripada hina kepada mulia. Juga daripada jangok kepada huduh. Tapi huduh pada jangok ni payah. Kalau jangok kepada huduh ni banyak. Nah, itu dia. Emon dengan sebab tua ke, ataupun berlaku ni ke, wak wihirok mulut ke, ataupun orang panggil pop katuk mata ke. Nah, banyak berlaku. Itu dia. Ataupun daripada pemimpin pergi kepada kena pimpin. Nah, jadi pemimpin tiba-tiba ada rakyat. Orang ada rakyat maka nak jadi pemimpin. Tukar ganti gitu, balik pergi mari. Itu dia. Dan juga daripada suka gembira kepada rusing, duka cita. Itu dia. Dan orang duka cita sepi tiba-tiba gembira. Dan pindah juga daripada hidup ke mati. Tapi kalau mati tak mari hidup mula dah, hidup alam lain pula. Itu dia. Dan daripada pindah daripada orang wak zalim kepada orang, jadi dia kena wak zalim daripada orang lain. Itu dia. Dan pindah daripada saing yang rapat kepada seteru. Itu kan. Allah boleh makan nasi sekali, umur demo umur kita dah. Kasihnya duit kita duit demo dah. Tiba-tiba sekelip mata dengan sebab yang tertentu jadi seseteru-seteru manusia di antara kedua. Dan seteru jadi baik pada tak itu. Itu dia tak kecil hayat dengan demo tu. Tiba-tiba rapat lebih daripada orang lain lepas daripada tu. Ataupun daripada seninya luah rezeki, murah rezeki, terbuka pintu ke dia. Nah, tiba-tiba katuk habis pintu rezeki. Paling kanan pun tak nampak, paling ni pun tak jual pun tak laku. Nah, barang wak sudah lama dah apa, katuk. Padahal belum ni ikut kecek apa. Nah, ikut wak apa, tak ada. Itu dia. Ataupun daripada laba kepada rugi. Daripada rugi kepada laba. Nah, orang daripada najah semua lepas semua daripada perbuatan dia tiba-tiba tak lepas. Atau periksa jatuh sebagainya. Dan pindah daripada kecek pepo semua yang orang dengar, orang pantun. Nah, tiba-tiba orang tak wakil dengan dia.
Nah itu kan. Pindah lagi. Nah sebagai contohnya, orang yang berakalnya, pendapat dia comelnya, cara melakukan masalah. Tiba-tiba lama-lama masuk, orang tak buat kira dengan dia. Nah, ada dia. Atau berakalnya, tiba-tiba orang panggil nyanyak dah. Maka begitulah. Nah, ada dia. Kalau gitu, pas kita nak kenal lagu mana? Ni hakikat dunia. Nah, pindah. Nah, daripada kelakuan kepada kelakuan. Ada dia. Kalau gitu, muslimin muslimah, dunia ni tidak kekal bagi sesiapa pun, bagi seorang daripada manusia. Nah, dunia tak kekal bagi dia. Bahkan tak kira siapa, dunia tak kekal bagi seseorang pun. Emo kita tinggal dia, emo dia tinggal kita. Nah, ada dia. Kalau gitu, manusia kita ni dia pindah. Nah, daripada kelakuan ke kelakuan, semua tu dari pesni kepada susah ke, kaya kepada fakir ke, atau fakir kepada kaya seperti kata ayat saat ni. Semua tu yang berlaku pindah pergi mari, balik pergi mari, semua yang kita misal saat ni dan hak lain-lain lagi yang tak sebut dalam misal kita saat ni, semua itu ialah cubaan daripada Allah Subhanahu wa taala, tak lain tak tidak. Semata-mata cubaan. Itu dia. Nata ketika seni cuba lagu ni. Kamu nak syukur atau tidak? Bopia ketika susah kamu nak sabar atau tidak? Nah, itu dia. Dan ketika kamu gembira syukur atau tidak? Bopia rusing sabar tak? Maka begitulah. Nak cuba kita orang yang mukallaf atas dunia ni. Itu dia. Kalau gitu kelakuan dunia ni semua yang kita misal tadi ni, daripada kaya, pakai, sihat, sakit, apa semua tu, tua muda, apa semua, hidup mati, itu bukan tempat ukur di atas baik seorang atau jahat seorang dah. Bukan tadi ni kaya, baik dia dah. Dia ni pakai, maka jahat dia ni dah. Ataupun sebaliknya, yang ni pakai ni baik ni, orang ni kaya jahat ni dah. Bukan tempat ukur dah. Nah, itu dia. Bahkan kadang-kadang orang atas dunia ni nak rakyat kata bukan tempat ukurnya bab masalah sihat ataupun sakit ataupun kaya seni apa yang dipemimpin atau rakyat pun bukan tempat ukur di atas baik ataupun jahat seorang, iaitu di akhirat kelak. Kadang-kadang kena orang ni atas dunia ni sehebat-hebat orang. Semulia-mulia orang, tapi di akhirat kelak sehina-hina manusia. Itu dia. Dan sebaliknya pula, kena orang ni, orang panggil orang tawak kira dengan dia. Itu dia. Tapi akhirat kelak tingginya martabat dia. Tak itu? Itu dia. Kalau gitu, apakah tempat ukur hak sebenarnya? Itu dia. Maka di sini comel Nabi kita kata sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kata la fadla li'arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Nata tidak ada kelebihan untuk orang Arab tak lebih baik daripada orang Ajam. Orang Ajam bukan orang Arab lah. Dan orang Ajam tak lebih baik daripada orang Arab dak. Bukan jenis orang dak baik. Nak ukur tak baik bukan jenis orang dak. Bukan jenis bangsa dak. Bukan jangan huduh dak. Bahkan bittaqwa, dengan takwa. Siapa yang paling takut kepada Allah, orang itulah lebih baiknya. Walau rupa dia huduh, tapi dia takwa kepada Allah. Walau dia perempuan, tapi dia takwa kepada Allah, maka dia lebih baik daripada lelaki. Ada dia. Dan juga Nabi kata apa? Kullukum min Adam. Semua kamu daripada Adam belaka. Wa Adamu min turab. Dan Nabi Adam daripada tanah. Ini hakikatmu sebenarnya. Ada dia. Kalau gitu, ingatlah baik-baik muslim-muslimah bahawa sedunia ni jalan lalu kita kepada akhirat. Dan tidak ada siapa pun yang duduk di sini selama-lamanya. Itu dia. Bahkan dunia sendiri pun akan hilang, akan tak ada, akan hancur semua. Masa tu Tuhanlah lebih tahunya bila. Itu dia. Kalau gitu, janganlah kita tergantung dengan dia. Janganlah kita bui hati kepada dia, kasih kepada dia, tenir dengan dia, jangan.
Itu dia. Bukan akhirat lah tempat kekal abadi selama-lamanya, di sana umur kita. Sebab itu orang yang butung sungguhnya ialah orang yang lepas daripada seksa Tuhan dan dapat nikmat daripada dalam syurga esok. Dan boleh jadi gira Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itulah orang butung sebenar-benarnya. Kalau gitu sabit itulah Nabi orang panggil benda yang ada catat tulis dalam suhuf Nabi Musa, iaitu wahyu daripada Allah. Makna dianya hirau elok kepada manusia yang lehat. Duk balik dunia di atas seorang ni, tiba-tiba dia tenang jiwa dia. Tu tunjuk di atas tak berakalnya. Tunjuk di atas glewingnya orang panggil pahami dia. Itu satu. Itu dia. Yang kedua, wa'ajaban liman ayqana birrizqi kaifa yat'ab. Hira juga bagi mereka yang yakin penuh-penuh 100% bahawa rezeki dia ni di tangan Allah. Allah lah beri rezeki kepada dia. Tiba-tiba dia mempenatkan diri dia. Yakin dah kata rezeki Tuhan bagi, Tuhan beri. Pas mu letih buat apa? Letih sini bukan letih kerja. Kerja ditutup. So kita cari makan. Letih sini, letih mikir. Siapakah tak menyerah tidur? Siapakah serabut, siapakah semua? Letih kena apa secara tu? Padahal rezeki di Tuhan. Tuhan tetap sedia kala lagi dah. Maka tak akan berlaku berubah. Itu dia. Tapi tu hira orang yakin, orang tak yakin tak pelik lah. Orang tak yakin ni. Orang sial tak berimeh, tak apalah dia penat tak entah pakai tak menyerah tidur pun tak apa. Tapi kita orang berimeh ni, yang yakin dah ada berimeh dah, gapo iman. Kita pergi kejaklah hati kita tegak, tak ada syak bahawa rezeki kita ni daripada Allah. Tuhan yang beri kepada kita. Orang panggil fikir apa? Sabuk apa? Isa nak makan apa? Ada hak kita. Sebab itu kali itu yakinlah. Ar-rizqu maqsum, Nabi kata. Buat mula rezeki itu ai dibahagi siap dah. Itu dia. Dibagi siap dah. Fama huwa laka fa huwa lak. Maka amanah saja daripada benda yang Tuhan orang panggil apa menentukan bahawa sebenarnya jadi hakmu, maka ya siapa hakmu. Itu dia. Tak ada siapa yang boleh sekatkan. Itu dia. Kalau gitu rezeki ni dan tak ada siapa pun akan ambil rezekimu. Tak ada siapa ambil rezeki kita. Dia hak kita, siapa kita. Dia bukan hak kita, usaha pun tak dapat. Dia hak kita dah, dia mana mari ambil tak boleh. Tak boleh nak mari ambil jika hak kita dah. Walau dia raja sekalipun, walau dia orang kedebel sekalipun, walau siapa sekalipun, dia tak boleh ambil rezeki kita. Benda hak lagu ni perlu kita yakin. Itu dia. Maka rezeki hak atas bahagi ni, maka dia hak kita, tak ada siapa ambil rezeki kita ni. Sama ada makhluk ni hak Tuhan menentu kata rezeki sekian ni, sama ada dia berakal atau tak berakal. Orang makhluk Tuhan yang tak berakal ni dapat. Pas kita manusia yang berakal lebih lagi lah. Patut saklih kepada halus besar, sumuk yang kecil ada rezeki bagi dia. Itu dia. Dan kena binatang dah pada tu, tak nak nampak dengan mata kita, kena kelih dengan seperang baru nampak. Ada rezeki bagi dia. Dan tak akan berubah. Itu dia. Bahkan sah kata benda yang menyawa ni, benda tak menyawa pun makan rezeki dia, seperti pokok-pokok kayu ni. Aduk dia mau lalu mari pak, dia mau cuah gum air patu. Air kasih ikan. Dapat dia. Itu dia. Buat kereta. Tiba-tiba senang kecing. Turun kecing pergi jalan. Hak dia. Hak pang kayu tu. Maka dia boleh makan. Itu dia. Kalau gitu, sama ada
manusia makhluk ni, manusia ke, binatang ke, ataupun pokok kayu ke, apa semua ni Tuhan menentukan siap dah rezeki dia, maka tak akan berubah. Tak akan berubah. Tapi kadang-kadang jalan dapat tu, orang panggil berlainan lah. Jalan dapat ni, rezeki ni. Dia kita mesti kita dapat, tapi cara dapat tu, emo kita dapat dengan jalan halal, emo kita dapat dengan jalan haram. Itu ya. Tapi dapat mesti dapat. Sabit tu comel benda yang berlaku dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Menantu Nabi. Itu dia. Iaitu masa dia jadi khalifah ni, dia naik hemah dia ataupun kenderaan dia. Tiba-tiba ada budak seorang ni mai hirat wagi. Itu dia. Hirat wagi sehingga sampai kepada rumah dia. Itu dia. Maka dia pun turun, masuk gimik duit dalam rumah tu, nak bagi kepada budak ni atas khidmat dia. Banyak duit sedina mana. Dina ni masa dulu ngamah dah. Sedina nak bagi duit kepada budak sana. Tubik mari pak tak ada budak sana. Budak tak ada. Patu tali awak hirat kenderaan sana himat apa budak ni pun tak ada juga. Hilang. Sini. Tu dia. Maka dia panggil seorang khadam dia, kata mu ambil duit ni, pergi cari budak tu, bagi ke dia. Ataupun pergi beli apa itu baru ni, tali kuda baru. Tiba-tiba pergi jumpa budak tu, beli ke dia. Beli daripada budak tu. Jadi kelih mari, bawa pergi awak kelih mari, pak, kena tali kuda ya dah. Jadi hak asal nak dapat dengan jalan halal, tapi tak sabar. Curi dulu. Maka akhir dapat apa? Dapat sedina tu juga, tapi dengan jalan haram. Kalau sabar star ya, Ali nak ambil wih dah. Masuk dalam rumah tu hari pak dia gaduh ya. Tu dia. Kalau gitu misalnya kata hari ni kita akan dapat 200 kok. Mesti kita dapat 200 kok. Tapi emo banyak ataupun lama, emo dapat dengan jalan halal ataupun haram. Itu ya, tapi dapat mesti kita dapat. Tapi kita lah yang pilihnya nak dapat jalan mana. Dengan ikhtiar kita yang Tuhan beri kepada kita. Itu dia. Hadis Qudsi yang Tuhan kata, ya bena Adam, he anak Adam. Kena kepada kita semua lah. Khalaqtus samawati sab'a wal ard. Aku ni ialah Tuhan yang menjadikan langit 7 lapis ni. Yang gitu besarnya, yang tidak ada tiar pun. Dan bumi semua 7 lapis aku menjadikan. Walam a'ya bi khalqihin. Dan aku tak pernah rasa letih pun buat benda ni. Sebab Tuhan tak nak gunakan dia. Kun jadi sudah. Ya kuasa Tuhan kita. Kalau gitu nak benda yang besar makhluk yang besar langit ini, yang ber-7 lapis gini ni, dan juga bumi ni, ya tu aku buat benda ni aku tak letih pun Tuhan kata. Afa yu'yini an asuqa ilaika raghifan minal khubz. Aku buat benda ni tak letih. Patu ku tak kuasa ke aku nak roti kat musuti. Ai kena makan ni kat kamu ku tak kuasa ke nak. Ai nak ya lebih kuasa lagi lah. Lebih kuasa daripada tu lagi lah. Sebab tu tak kala mu ni hamba aku mu jangan bimbang. Aku bercara semua. Aku bercara semua. Teteh hama kemen ni panggil apa? Rezeki aku bercara semua. Kalau gitu muslimin muslimat kita ni hamba Allah dan Allah Tuhan kita, maka dia berjanji dia tanggungjawab dah makan kita, harus rezeki kita daripada hidup kita kepada mati kita. Lama mana masa kita di dunia ni Tuhan bercara masalah makanan kita. Bahkan Nabi katakan, Nabi kata tak akan keluar roh daripada seorang manusia selama rezeki ada. Selama tak habis rezeki dia, tak akan keluar roh daripada badan dia. Tak akan keluar sama sekali, mustahil. Tak boleh jadi.
Nah, selama rezeki dia ada, walau sikit pun. Nah, tu dia. Dengan makna apabila seorang ni dah habis rezeki dia, maka itu tanah kata dah nak sampai ajar dia. Sampai ajar dia. Tu dia. Lagi pula, jikalau kita kita usaha lagu mana pun nak dapat tambah ataupun tak puas hati dengan benda yang kita dapat, maka usaha guna tenaga kita, guna fikiran kita, guna apa semua yang kita milik, tentera kita ke, hamba kita ke, khadim kita, anak khadim kita, guna lagi. Nah, adakah kita boleh ubah qada Allah? Tak boleh ubah. Sabit tu Comel Ibn Atta As-Sakandari, ia buat gambar kepada kita. Ia kata apa? Sawabiqul himam la takhriqul aqdar. Nak kata apa? Himmah yang tinggi, yang sungguh-sungguh usaha nak buat ni, nak dapat apa semua, dia tak boleh membedahkan pagar Allah, pagar qadar. Maka dia buat misal qadar Tuhan, pagar yang kukuh, yang besar, yang tebal, yang tinggi, tak ada siapa lakah lepas dan tak ada siapa boleh menemukan. Kalau gitu kita guna tenaga kita cara mana pun tak boleh menggebehkan qadar Allah. Maka tak kalau Tuhan menentu dah, tak boleh ubahkan. Tak boleh ubah kita. Nah, itu dia. Maka jikalau hak kita, maka hak kita. Muslimin muslimah. Tapi benda yang perlu ingat sekali laginya, sebagaimana kita ayat di atas ni, iaitunya nak murah rezeki atau banyak harta atau kaya ini bukan tanah yang tunjuk di atas bahawa seseorang ni Tuhan kasih dak. Nah, jika kalau kita banyak harta ni, Tuhan kasih kepada kita ke? Dak, tu bukan tanah Nah, bukan tanah tak sakut paut, tak ada kena geno-geno. Tak sakut, suku-suku. Nah, Tuhan kasih saya lain, kaya banyak harta lain. Sebab itu kelih manusia yang Tuhan paling kasih sekali siapa di kalangan makhluk semua? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kelih kelakuan Nabi sepaki-paki manusia. Sebab itu pada suatu hari Sayyidina Umar masuk dalam rumah Nabi. Nah, tiba-tiba dia masuk minta izin masuk, tiba-tiba Nabi dah guling tidur. Tidur tak tika pula dah. Pasir campur pasir jarak-jarak. Di rumah dia. Tidak apa beledu seperti kita lah ni. Nah, rumah perspek ya rumah Nabi ni. Tiba-tiba dia tidur ni membaca dia balik pergi mari. Maka dia pun berasa kerencai nak gerak Nabi apa gitu ni, dia kelih ke Nabi tidur. Itu dia. Maka ya bedai atas belakang Nabi, bekas apa? Bekas belakang ya, bekas pasir, bekas tikar tadi. Maka teriak Umar, ngalih air mata daripada mata dia. Nah, maka dengan teriak dia, akhir Nabi reda. Nah, reda dengan sebab teriak dia. Maka Nabi kata, "Ma you beki ke ya Umar?" Apa benda ni Umar buat ilmu teriak menangis ni? Ya kata, "Ya Rasulullah, tak we menangis lagu mana? Aku kelih kepadamu ni ku menangis, tak nangis lagu mana? Padahal mu ni sekasih-kasih makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semulia-mulia makhluk Allah ialah engkau. Sebaik-baik makhluk Allah ialah engkau. Patu kelihmu. Makin ni tak ada. Pakai molek-molek tak ada, hebat pun tak ada. Nah, benar hafal umur pun tak ada. Kata tak ada. Nah, tidur begitu kelih berdai atas belakang. Maka tak kalau aku kelih mula guning, maka aku begu mari, ai tergambar le otak aku nu teteh buat banding mari. Nu kelih raja Rom, kelih raja Furus nu. Demo nung sejahat-jahat hamba Allah. Tak berimeh pun. Kafir. Nah, tapi semewah-mewah hamba Allah. Tidur ni dia panggil selembek-lembek. Ada orang kibah daripada perempuan apa semua. Makin ni ikut nak. Nah, tu dia. Maka sebab ni lah buat aku menangis ni. Mu ni sebaik-baik makhluk.
Demo tu sejahat-jahat makhluk, tapi kelih kamu duduk mana, demo tu duduk mana. Tu dia. Maka gapo Nabi kata? Nabi kata, ya Umar, wahai Umar, ama tarda an takuna lahumud dunya walana al-akhirah? Mu tak redha ke bahawasa bagi mereka itu dunia, bagi kita akhirat? Wih dia dunia ni cetar ya, yang mewah pun. Tu dia. Lepas tu dia ke mana? Jika tak beriman ke, akan diseksa kekal selama-lamanya. Tapi kita lagu ni rupa pun kita gembira sebab kita beriman, dan akhirat dan syurga nikmat kita akan dapat insya-Allah. Kalau gitu we dunia kepada dia, kita ambil akhirat. Kita ambil akhirat kepada kita. Maka ini yang tunjuk bahawasa kaya, sihat, jangok, kuat apa semua bukan tak nak kata Tuhan kasih saya dah. Kalau gitu tepat ukurnya saning at-taqwa. Itu dia. Maka jikalau hak kita muslimi muslimah, seorang perempuan nasib tak baik, iaitunya suami dia ni kena buku, tiba-tiba orang mai igak buku, maka dihukum bahawasa leguk ni dia panggil lama jugalah, berbulan-bulan ni, bukan seminggu sebulan dah. Orang panggil apa? Dekat setengah tahun ataupun dekat setahun. Dihukum atas kesalahan yang suami dia buat. Maka orang Arab ni maklum bahawa dia bergantung lepas daripada Allah ni suami dia ya. Kira asbab, benda yang mari cari makan ke dia ni bagi perempuan dan anak-anak suami dia. Ketua keluarga. Maka tak kalau suami tak ada, nak makan apa? Itu dia. Maka pusing dia perempuan, anak di rumah yang kecil ni pun pula sakit badan. Dan tak sihat. Itu dia. Panah, kau panah tubuh dia kau turut kelakuan kesihatan dia, anak dia ni. Maka dia pakai tak ada apa nak makan. Nak ke mana? Duit pun tak ada nak bagi anak dia hospital sebagainya. Kalau gitu tidak ada jalan lain, berdoa dengan Allah dia. Goyak mengaduhan, dia panggil suasana kelakuan yang berlaku dengan dia. Suami tak ada, anak dia panggil makan ni tak ada, anak pun dia panggil demam, dia panggil tak sihat pun ada. Maka duduklah keadaan duka cita, berkatuk habis jalannya. Duduk dalam keadaan lagu tu. Maka lepas ambil air, lepas dia panggil pos sapu-sapu, nak lepas sapu-sapu, panah tak turun-turun. Hingga setah, sapu pula dah, panah pula dah, sapu, panah, gitulah. Sehingga duduklah keadaan lagu tu, lepas menangis, dia panggil perempuan ni, pukul 12 malam, orang tidur belakang dah. Tiba-tiba ada orang tak pintu, kuk tak pintu rumah dia. Dia pergi buka. Tu dia. Tiba-tiba masuk seorang dengan beg cabang dengan apa cukup. Alat bohmo cukup. Tu dia. Mari, nyata mana orang sakit. Perempuan tak tahu apa. Anak dia sakit. Ambil wagi kepada anak dia. Lepas dia panggil peksa apa gitu gini. Kocok dan wihubak apa gitu gini kepada anak dia. Lepas daripada pubak sudah, harga pubak semua lebih kurang sekian harganya. Mahal. Pas mari piani pada pura belah ni. Dia kata perempuan, kami tak nak milik apa pun. Kami duit tak ada. Maka murih dah dia panggil doktor sana. Apa tak ada telefon apa? Tak ada duit, panggil yang mari apa? Pura belah malam ni. Itu kami tak panggil kali. Kami tak panggil kali. Kami tak telefon pun. Mahal kami tak ada telefon. Kami orang pakai miskin. Maka bahawa masak ni pun heran. Maka rumah ni bukan rumah ya tu kan? Rumah ni aku mari ni, rumahmu ni bukan rumah ya tu kan? Dia ayat nama tu. Dia kata, rumah ya tu di atas tu. Rumah dia tu, hak telefon kamu tu, kamu tanya nama dia tu, di atas tu. Di atas tu. Apa yang kedua atau yang ketiga tu? Bukan rumah saya. Itu dia. Maka
Dek alai ke atas lagu tu, pelitah mari dalam otak bomo sat ni. Ya tak, oh, tu hewan aku betul ke dia. Tu hewan aku kepada dia ni. Tu dia. Buat aku silap dengan tak sekalian. Tu heret mari. Nah, maka tak kala bohmo ni, ya masuk dia golongan orang yang ada juga orang panggil harta dia, maka tanya suasana yang berlakunya susah, maka sia belah ya kepada keluarga ni. Dia kata kalau gitu, ini dia panggil apa? InsyaAllah saya akan wari setiap bulan, saya akan sanggup kamu sehingga suami kamu keluar daripada gua. Semasa suami tak ada ni, aku cara diri. Tu heret mari. Tak ada kena pergi, dah kena pun tak. Tu dia. Kalau kita jangan takut kita. Takut saya takut kepada Allah. Takut kepada seksa Tuhan. Patuhi lobo kepada syurga. Bab rezeki saya takut. Sebab Tuhan dah jamin dah. Tu dia. Dan jikalau hamba Tuhan yang diraka mewah gitu lalu, tidakkah kita hamba yang beriman yang semaya baik tu nak tinggal kita? Pak kita pula hamba yang berakal. Dan lemu kubah boleh makan, takkah dia tinggal kita? Kita orang berakal. Tu dia. Kalau gitu, yang kedua, pelak weluk bahasa hirai weluk orang yakin kata rezeki tangan Allah, Tuhan jamin siada, tiba-tiba dia mempenak meletihkan otak dia sampai kata menyerah tidur. Tu dia. Maka jangan perhatikan kata sewi hijau ni, dak. Hijau lah. Hijau yang halal. Dan apabila pergi pop, tak ada hijau malaikat yang haram, jangan buat. Panak makan apa? Allah ada. Situ. Anak masuk hijau sini, tapi perempuan paling pakaikan kelubung. Jangan hijau. Sebab apa? Dia hijau dilakar kepada Allah. Panak makan apa ni? Tak apa, Tuhan ada. Tu dia. Duduk situ. Kalau gitu, apabila tak dapat rezeki yang halal, sabar. Itu panggil apa? Cubaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila waktu malam, tu dia tak kena fikir. Kata mu nak makan apa esok? Nak dapat lagu mana esok? Tak kena fikir situ. Tu cuba telah kita kelih kepada makhluk lain, makhluk Tuhan yang lain daripada manusia. Kelih kepada kambing, lembu, kubah ataupun burung, dia fikir tak nak makan apa esok. Dan jika dia keluar, dia cari benda yang banyak rezeki dia dapat, dia buat klik taruh dah. Dia makan sekat dia tu, ya paisa nak makan apa? Ada apa tu? Tuhan menentu si ada. Lepas tu kita ni buat tak yakin kita nya. Sipai duit taruh untuk 10 tahun depan takut tak boleh makannya. Ni dia panggil apa kekurangan kita. Tu dia, kurang yakin kita. Sebab itulah ini pucuk bagi bala benda yang berlaku semua ni. Maka jika kita yakin lagu ni semua manusia lagu ni berlaku, nak curi lagi, nak nyanyi ke orang lagi, nak bubuk lagi, orang panggil perekat, nak dak dah orang panggil semua. Tu dia. Itu yang kedua. Dia ada ni patah, ni jumlah semua. Dah kita ambil sekat dia dah. Tak ada kita sambung semula insya-Allah. Kemarin hubung saya sikit lagi. Kita ni pagi hari kemarin dulu tu kemarin dulu. Mulai orang tepi rumah tu buat tapai. Tapai ni lah tapai apa kan? Tapai. Berah. Bahasa nak makan tapai, makan saja dah nak bertujeng dulu. Nak beli 2 jabe menasang dia mari pak akan lalu hari tu 2 jabe. Dia mau hari 2 jabe umur. Tu dia. Lepas tu kemarin pergi sekolah. Klik mari tak nak makan petik hari lah, tak makan nasi dah malam hari ni makan roti sikit atau makan tapai tu lah. Tu mari semalam main mengajar apa siap molek klik pak nak makan tapai kita. Klik gi pak hati ada apa lagi tapai sedang ni dia panggil buat air gelas siap nak makan siap lah gitu dapur bukan tu dia tak ada kagak mabuk. Suti pun tak ada. Maksud tanya dia mana tapai beli 2 jam pagi tadi tak pagi marat pak itu. Tengah pagi marat. Ya tu mek je mari sana. Bui kau mek berat lah klik tani berat lah. Dia bukit kita. Dia sah kata 2 hotel suti pun semula pun tak boleh makan dia bukit kita.
Nah, beli je dia marah nak beli nak makan. Kena beli pula hari ni nak makan. Nah, baik. Yang ketiganya tulis pula ia kata ajaban liman aiqana al-mauta kaifa yafrah. Hirau bagi mereka yang yakin kata dia ni akan berjumpa dengan mati, tiba-tiba duk ramai-ramai, suka-suka, tak ingat ke mati. Padahal yakin cerak mati ni, tak siapa lari lepas. Sebagaimana berlaku orang lain akan berlaku dengan dia. Tapi dia yakin lagu tu dah. Berasa dalam hatinya, dalam hati dia. Tapi dia tak sediakan, bahkan dia suka ramai-ramai duk dia panggil pelalai daripada mati. Nah, ada dia. Kalau gitu mati ni Tuhan dah qada atas setiap makhluk. Sama ada kita manusia yang berakal atau binatang ataupun semua ni tak ada siapa kekal. Bahkan langit pun semua ni malaikat diri pun tak kekal. Sebab kekal ni bagi Allah satu saja. Nah, ada dia. Makhluk semua tak kekal. Tuhan qada mati berlaku semua dengan makhluk dia. Tak kira. Ada dia. Bagaimana Tuhan dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap benda yang bernyawa akan kecak rasaan mati. Sama ada kita kandak ataupun tak kandak. Tak say kepada mati. Berlaku dah berlaku situ. Kalau gitu orang pakai mati, orang kaya pun mati. Nah, orang sakit mati, orang sihat pun mati. Orang janguk mati, orang huduh mati. Orang janguk pun mati. Nah, orang yang lemah, yang tak erak, duk lek uzur mati. Nah, orang yang gagah pun mati. Nah, tu dia. Orang rakyat biasa ni mati. Raja mati juga. Nah, lelaki mati, perempuan mati. Orang jahil mati. Orang alim pun mati juga. Nah, orang yang hina kita awak kira dengan dia. Nah, tu dia mati. Orang hak semulia-mulia manusia pun mati juga. Bahkan semua setiap orang, nah daripada kita dan daripada manusia semua, nah setiap hari kita kerapat kepada mati. Tak ada siapa hundur kau jauh tak ada orang. Dihirat kita pergi kepada mati dengan kita kandak ataupun tak kandak. Dihirat kita. Sabit tu comel kata Imam Al-Hasan Al-Basri, dia kata ya bena Adam, hei anak Adam, innama anta ayyam. Hei anak Adam, sesungguhnya kamu ni ai beberapa hari ya. Itu hakikat kamu. Ai beberapa hari. Fa idza dhahaba yaumuk, dhahaba ba'duk. Ayam kita manusia ni, umur kita buat hari, salah hari. Kalau kita habis hari, habis setengah daripada kita. Habis setengah daripada kita, sehingga habis hari kita, maka habis kita. Itu hakikat kita yang manusia. Nah, itu dia. Kalau gitu, kita tak dapat tidak dah kena pindah daripada dunia ni kepada akhirat dengan tak ada siapa pun yang boleh lari. Nah, itu dia. Apa kelih kemarin? Nah, ada panggil Pak Tok Imam. Apa boleh panggil Pak bini Tok Imam kita. Itu sihat-sihat. Nah, siapa suka? Nah, itu dia siapa suka. Kadang-kadang orang sakit belum badai ataupun lon yang dia sakit tu. Boleh-boleh dah. Lagi-lagi. Itu dia. Sabit tu jangan buat sedap, jangan buat orang panggil apa buat meta. Ketika panggil pada sihat ni. Itu dia. Hak sihat ni mati banyak daripada orang sakit ni kadang-kadang. Itu dia. Kalau gitu comel para ulama katakan fala yanju minal mauti man khafa. Tak ada siapa yang selamat daripada mati orang yang takutkan dia. Orang yang takut kepada mati pun tak selamat juga. Ya pada galik kita takut ni kita pisah lain dah. Tu dia. Tapi orang yang takut kepada mati ni tak selamat juga berjumpa situ. Lepas tu wala yu'tal baqa man ahabba. Orang yang kasih kepada mati pun tak kekal juga mati juga. Orang takut tak selamat daripada mati akan berjumpa. Dan orang nak mati pun mu nak mati tak mu kasih kau mati pak tak apa mu duduk lama dak juga. Itu dia. Sabit tu dan mati ni muslimin muslimah ia tak siap belah ke sesiapa.
kematian, dia tak siaplah kepada sesiapa. Sabit tu ditanya, ada seorang Nabi, dia tanya malaikat maut. Dia terjak di mung, ambil nyawa makhluk Allah ni. Mung pernah teriak ke tak? Tanya malaikat maut, mung pernah teriak ke tak? Dia kata, pernah sekali. Ataupun 2 kali. Tapi saya nak ayat ni hak sah ni, berlaku dengan dia. Iaitu dia kata, ada seorang ibu, ada anak 2 orang. Anak kecil kedua-dua. Dan seorang itu 2 tahun, seorang 3 tahun. Ataupun setahun dengan 2 tahun. Setahun lebih-lebih dengan, ataupun 2 tahun lebih-lebih dengan setahun. Gitulah anak dia tu. Suami dah yang meninggal dunia, anak yatim kedua-dua. Tiba-tiba ibu dia ni nak tu bagi hijau, tu bagi cari ulai ataupun makan ni dah lepas lama apa gitu. Tak tinggal anak-anak halau. Kena buat pergi sekali. Maka nak pergi kepada hutan ataupun gutik kayu api nak buat jual nak cari, dia panggil pun sangga makan dia dan anak-anak dia ni. Nah, dia kena keluar pergi dan kena lakukan sunnah. Lakukan sunnah. Itu dia. Maka cara lakukan sunnahnya ialah dia tak anak dia seorang ni. Hak tak boleh jalan lagi tu. Nah, maka dia dukung ni pergi dulu. Dukung tak lenu. Barulah mai klaim dia seorang lagi. Maka dia dukung seorang yang besar sikit, jemerai sungai lagi. Nah, dia panggil apa? Sehingga lepas. Maka tak di sana, tiba-tiba dia klik mari nak ambil hak seorang lagi, sahabat tengah-tengah sungai mati situ. Maka tinggal anak 2 orang. Boleh lelaki seorang kan seorang. Dia panggil dengan keadaan yatim bapa dan yatim ibu. Maka benda ni lah wa'wikum menangis kata malakul maut. Kalau gitu bab mati ni kita tak siaplah ke sesiapa. Orang budak kecil pun mati, orang muda pun mati, orang tua pun mati, lelaki pun mati, perempuan pun mati. Nah, itu dia. Berlaku dengan Hasan. Hasan ni dia panggil pun anak Sayyidina Ali lah, cucu Nabi SAW. Maka Hasan ni dia keluar daripada rumah, dia pergi pada masjid. Lalu rumah ni bunyi suara ramah semua, reggae semua. Dan tergembiranya daripada suami, isteri, anak, saudara yang dalam rumah tu reggae. Tiba-tiba dia lalu pada suatu hari senyap suara. Tak musik seperti tak seposak semua. Tak ramai seposak semua ada. Maka dia buti tepi rumah tu. Dia tanya, apa berlaku dengan rumah ni? Sama-sama reggae ni dengan senyap ni. Itu dia. Tiba-tiba dengar suara perempuan di belakang pintu tu. Dia katakan, qad sara ahluha yatama wa ayama. Dah jadi dah keluarga ni yang reggae yang duk ramai-ramai sama-sama ni, pada hari ni dah jadi anak yatim dan perempuan bujang. Itu laki yang mati. Maka dia tu laki mati, maka seperti mapuh pelita dalam rumah. Ni gelak. Itu dia. Lebih-lebih anak kecil lagi, perempuan Arab pada. Nah, itu dia. Maka teriak Hasan. Nah, itu dia. Teriak Hasan. Kalau gitu, muslimin muslimat, kematian ni, dia mari jumpa kita sama-sama, akan hamba kita sama-sama, dan pada suatu hari tak dapat tidak, ia akan hamba dia kita. Tapi soalannya, apa kata yang kita sedia untuk mati ni? Kita cedek gapo? Sedia gapo kata? Maka cuba kita buat soalan, tanya diri kita masing-masing. Tak kira lah demo kita pun. Itu dia. Kalau gitu, berapa dah daripada kebaikan, amalan-amalan yang baik yang kita amalkan. Semaya baik kita sempurna atau banyak orang kita tinggal. Puasa kita macam mana? Dari belah-belah tahun atau puluh-puluh tahun yang lepas mari dah. Cukup atau tidak? Dia tak cukup, qada tak pergi kita. Lepas tu haji, fardu haji atau umrah ni, selepas daripada kita kuasa dah, ada duit dah, kita tunai tak pergi. Itu dia. Dan jikalau kita panggil apa, berlaku selisih balah batah dengan kawan kita, jiran kita, waris-waris kita bertegur tak pergi, baik tak pergi. Itu dia. Kalau gitu banyak mana dah bekal kita.
yang kita nak guna bekalan ini dah dalam sapi yang begitu panjang yang susah kepada alam akhirat ni. Nah, ada dia. Patu kita ni di hari ni, jikalau ayah kita, ibu kita ada, dua-dua orang tu redha nak pergi kepada kita. Kita buat secara orang panggil perbuatan kita terhadap dia secara mana. Banyak mana kita menyakiti, banyak mana kita buat wia duka cita. Lepas tu tanyanya, ya redha nak pergi kepada kita. Nah, ada dia. Lepas tu daripada kita manusia ni biasanya kita ada kesalahan. Maka kita minta maaf lagi dengan Tuhan. Kita istighfar lagi. Dan ingatlah bahawa kita ni manusia semua, muslim-muslimat, kita akan berdepan dengan Tuhan seorang sama seorang. Dan Tuhan akan tanya kita satu persatu. Itu dia. Benda hal lagu ni perlu kita tanya sama diri kita. Nah, itu dia. Sebab dadak begitu ke kita duduklah keadaan lalai. Sebab itu si mati ni muslimin-muslimat apabila roh dah keluar daripada tubuh badan dia tak pergi kana lagi duduk dalam rumah tu dalam rumah, maka dia membik ia tak hati untuk aman dan sebagainya. Maka ia berkecek, ia menahun-nahun suara nak kita dengar tapi kita tak dengar. Maka ia menahun ni kata apa? Kata ya ahlah, wahai ahli keluargaku. Ya jirana, wahai jiran-jiranku. Ya hamlata sarira, wahai orang-orang yang akan usung pergi kepada kubur ni. La taghurrannakumud dunya kama gharratni. Janganlah kamu tertipu dengan dunia sebagaimana aku nak tipu dah. Dia kata ni. Kita tak dengar. Hei keluargaku, hei ahliku, janganlah kamu ni kena tipu sebagaimana aku kena tipu. Nah, itu dia. Maka lagu itulah duk menahun-nahun tapi tak ada siapa dengar dia. Kata seorang ulama yang saleh, dia kata apa? Wa faqani nasu fi arba'ati asya' qawlan wa khalafuni fiha fi'la. Empat perkara manusia setuju ngaku di segi perkataan tapi dia menyalahi perbuatan. Empat perkara ni semua manusia setuju belakang aku, tapi mereka itu menyalahi perbuatan. Perkataan setuju, dia kena tapi perbuatan lain. Empat perkara. Gapo empat perkara ni? Yang pertama, semua ngaku belaka. Inna abidullah. Kita semua ni hamba Allah. Tapi hak menyalahi perbuatannya wa ya'maluna amalal ahrar. Tapi perbuatan dia perbuatan seperti orang bukan hamba Allah. Hak Tuhan suruh dia tinggal. Hak Tuhan larang dia buat. Padahal dia yakin kata dia hamba Allah, tapi perbuatan dia seolah dia bukan hamba Allah. Satu. Yang kedua, innallaha kafilul lil arzaq wa la tatma'innu qulubuhum. Yang kedua ni yakin bahawa Tuhan dah jaga, dah tanggung, Tuhan dah pikul belakang rezeki kita ni. Jangan si ada. Semua lagu tu belakang kita yakin. Tapi hak menyalahi perbuatannya tak tenang hati kita. Sabit itulah orang siapakah menipu, orang siapakah berbunuh, orang nak kepada harta, siapakah rapah harta, orang siapakah bercuri, siapakah menipu, apa semua tu. Nah, perbuatan menyalahi perkataan. Yang ketiganya, innal akhirata khairun minad dunya. Yakin, setuju dengan aku bahawa semua kata akhirat lebih baik daripada dunia. Akhirat lebih baik daripada dunia. Nah, semua lagu tu belaka. Tapi hak menyalahinya wa hum yajma'una al-mala did-dunya wa dhunuba lil-akhirah. Tapi mereka itu hipung duit untuk dunia dan hipung dosa untuk akhirat. Akhirat lebih baik pada dunia, tapi hipung duit untuk dunia, hipung dosa untuk akhirat. Ke mana? Dan yang keempatnya, la budda lana minal maut. Kita tak lepas daripada mati. Wa ya'malu a'mala qaumin la yamutun. Tapi perbuatan kita ni
seolah-olah kita tak akan berjumpa dengan mati. Nak tak lalainya, tak ingatnya, tak takutnya benda akan berjumpa pada mati ni. Padahal dia tahu syiat dah, kata tak lepas daripada mati akan berjumpa. Tapi perbuatan dia seolah-olah orang tak akan mati. Nah, deraka kepada Allahnya. Itu dia. Sabit tu kata Nabi Isa alaihi salam. Dia kata apa? Kam min badanin sahihin wa wajhin malihin wa lisanin fasihin bain atbaqis thara tasih. Beberapa banyak daripada badan yang sehat, muka yang comel, lidah yang fasihnya lacak kecek, tapi di bawah bumi dia menahun-nahun jerit-jerit, dia kena seksakan. Beberapa banyak manusia di lagu tu. Lepas tu Muslimin Muslimat, Hasan Al-Basri, imam besar orang tabi'in, pada suatu hari berlaku kematian, maka dia ikut jenazah dia sekali ingat. Orang ikut jenazah ramai-ramai, maka selepas daripada kamu semua dah siap dah semua tu, nah, tu dia arak yang berbeza dengan tempat kita. Hari tu pergi pada ramai-ramai geger kecek ha tu ha menego ha apa macam-macam lah kubur dah itu kan. Kita nak makan gapo stagi duk bergalak duk geger ha we panggil macam-macam. Tu dia. Lepas tu duk start bo nampak orang panggil pada kamu dah gak sipai tu baik pasal gi. Itu kan tinggal 3-4 orang daripada tu email sebagainya gitu lah. Lepas tu tinggal orang hak saku pak mesti mati anak dia ke apa gitu gini. Nanti sebagai barang jadi arak tak begitu, maka salah perbuatan kita arak lebih kena, iaitu kita masuk gi ramai-ramai dan hati kita dah akal fikiran kita pun duk fikir teteh kematian dah ada mau gidah kita tak tahu lagi bila, maka sebagaimana jadi dengan demo tak jadi dengan kita. Tu maka duk ingat kepada fikir benda hak dalam kubur tu. Ning orang kaya besar ni duk sini juga. Ni orang kedai besar ni tak ada siapa kelih muka ke dia ni. Duk sini juga. Apa semua. Tu dia. Lepas tu duduk tunggu sehingga selesai semua, kamu sudah siap dah. Tu pakai doa, pakai amin belaka sudah dah kat keluar belaka. Tu comel. Tu dia. Maka selepas daripada kamu siap sudah, lepas doa sudah, Imam Hasan Al-Basri bangun. Dia nampak peluang boleh peringatan ketika ni. Dia kata, jikalau kamu sekarang ni hak hidup lagi ni duduk tepat ya, tepat si mati ni, mu tahu ke tak si mati nak kepada gapo? Lolo ni jikalau kita boleh wik dia nak gapo? Tanya Hasan Basri, tanya orang yang mari hatta ramai-ramai yang beratus atau beribu pada hari tu, tak kira lah, tapi tak tahu jumlahnya mana. Tapi kata ni orang mati dalam kubur sekarang ni, dia kata kamu dia sana ni, dia cinta yang nak kepada gapo? Maka jawab orang, kata cinta dia hanya sebagaimana Tuhan ayat Al-Quran. Tu dia, Rabbirji'un la'alli a'malu salihah. Hei Tuhan, kembalilah aku kepada dunia semula, aku nak beramal dah. Aku nak berjuruh dah. Aku tak setinggal dah nak semaya dah. Aku tak setinggal dah puasa. Aku nak bakarkan kerubung dah jika kita perempuan nak tutup dah aurahku. Dah aku tak sip kaya dah, aku tak sip minum dah, aku tak sip main judi dah, sip curi. Dah tu kan, nak buat amal yang banyak jujur dah kita mudah-mudahnya. Maka selepas daripada dengan jawab Hasan pun paling kepada orang yang ada. Dia kata itu cinta dia. Maka dia ni cinta nak buat apa tak boleh dah. Kalau gitu mung pun akan cinta seperti dia, tapi lah ni mung peluang ada. Kamu peluang ada. Maka mu akan cinta seperti dia juga jika ada siapa masa tu. Tapi lah ni mempeluai dah. Maka jangan tinggal sembahyang. Semaya bercukup. Dah jangan bercuri, jangan buat maksiat, jangan derhaka kepada Allah. Dan jika ada gelecah, istighfar dengan Allah, minta ampun dengan dia, bertaubat dengan Allah segera daripada kesalahan. Tu dia. Maka ni nasihat Hasan masa dulu itu pun nasihat kepada kita juga. Dia mau tu hak gidah. Dia cita-cita nak klik ke dunia semula, nak amal soleh, tapi tak boleh klik dah. Maka kita ni pun supa, jikalau kita ada tempat ya, kita akan cinta lagu tu juga. Kalau kita lah ni kita perlu ada, maka kita buat. Itu dia. Muslimin muslimah. Kalau gitu seorang ulama yang nasihat kan dia kata
Jangan la tansau al-maut fi hayatikum. Janganlah kamu terlupa akan mati dalam hidup kamu. Dalam hidupmu ni jangan lupa mati. Ingat mati sama-sama. Wada'uhu amama a'yunikum. Maka taklah mati ni depan matamu semua. Taklah mati ni depan matamu semua. Jangan lupa, jangan lalai. Lagi pula i'taqu anfusakum minal azab ba'dal maut bil a'malis salihah. Maka membebaskanlah diri kamu daripada seksa Allah selepas daripada mati ni, membebaskan dengan apa? Dengan amalan-amalan yang baik. Itu dia. Patu wa'lamu, maka mengetahuilah oleh kamu hai manusia, anna ta'ati tatafarra'u an zikril maut. Bahawa kebajikan amalan baik ni nak misal seperti pokok kayu ke. Pokok kayu ke amalan soleh ni bercabai. Cabai pang kayu ni amalan soleh dah. Maka gapo cie dia tu, gapo batil dia tu, ingat mati. Maka jika kalau ada ingat mati di hatimu, amalan soleh akan mari diri dia, itu tumbuh diri dia. Nak buat tu, nak buat ni, nak buat macam-macam daripada amalan baik. Jikalau di hati kita tegak, di mata kita pun kemah ada mati. Nata amalan baik ni ia bercabai daripada ingat mati. Itu dia. Lagi pula wal ma'asi tatafarra'u min nisyanihi. Dan sebaliknya segala maksiat ni bercabai juga, bercabai daripada terlupa mati. Cabai daripada lalai. Seperti kayu saning lah. Jikalau batin ni akal dia ni lalai, tak ingat kada mati, maka ia berdeh maksiat. Itu dia. Seorang muda muslimin muslimah lelaki mati dengan sebab laga kereta. Maka wagi maning di Riyadh. Riyadh ni dia panggil apa? Mengeluang hak Saudi lah. Maka wak asuk di tempat maning. Maka janguk tu putih kulitnya. Maka nak si pemaning lah orang nak maning ni. Tiba-tiba kau berubah muka dia kepada keruh. Akhir sekali kepada hitam seperti hari. Muka dia. Sehingga keluar lari tu baik orang nak maning. Maka dia tanya, mana ayah? Mana ayah budak ni? Dia mata duduk bucun tu. Pergi cari pak, duk isap rokok ayah. Kepo. Maka orang main kata apa? Anakmu mati hari ni mu isap rokok lagi. Arak, rokok haram. Rokok ni sebab arak dah. Haram. Maka dia tak, aku tak padu. Itu dia. Dia kata, anakmu lagu ni. Lagu dengan dia. Dia kata, dia dah. Sebab apa? Dia kata, anakku tak kenal semaya. Dalam hidup dia tak kenal semaya anak dia ni. Itu dia. Maka tu hak benda hak tu winapa. Itu dia. Maka akhir sekali muslimin muslimat sebagai khitam majlis kita, muzakarah kita pada hari ini dah sambung minggu depan insya-Allah. Kisah comel berlaku dalam 5 tahun ataupun 6 tahun lepas. Jikalau setengah daripada kita ni lelaki ke atau perempuan kelih berita, jikalau orang betul dia kelih tu maka boleh diingat, iaitu 45 tahun lepas atau banyak pada tu tapi tak hafal cerita 10 tahun berlaku kapal orang Mesir ni jadi buah haji dia kapal air orang kayu tak apalah kapal orang tak itu bobo pun kapal pun ada, tapi kebanyakan dia kapal air sebab lakah laut siapa judah Mesir ni lakah laut merah tu. Dia dekat lagi pula murah. Beza teruk dengan kapal ni. Kapal tu bel. Kalau gitu sebuah perahu ni gambar muat orang beribu. Kapal besar. Tu dia. Pergi kepada Mekah, sudah buah haji kelik lagi, maka tengah mengajar dekat-dekat nak sampai di Mesir, jadi balik perahu mati, boleh kata 90% mati. Maka hak tak mati 10%. Dia tolong.
duk gatung gapo gitu ni. Nah, itu benar berlaku juga kita ingat oleh berita tu, berlaku dalam 4-5 tahun lepas. Nah, tu dia. Kalau gitu kisah kita ni berlaku oleh orang atas perahu tu. Iaitu kata seorang suami. Dia kata kalau kami kelik, ia lepas daripada mati. Maka dia boleh kelih royak benda hak depan mata dia. Lebih-lebih lagi dengan keluarga dia. Maka kapal besar ni ada bilik, halih-halih bilik dia panggil pihak keluarga tu. Ataupun dia panggil kelas mahal sikit kan, supaya tak api lah. Tempat tidur, tempat apa yang ada lah kapal tu. Mahal murah tu. Tu dia. Maka dia kata, kami selepas dari tunai haji, Alhamdulillah, kelik mari. Dan hati dia di rumah dah. Ingat kepada anak, kepada ayah, kepada apa dia musak. Dia panggil maka perhiasan umah. Orang Arab jangan main. Maka sungguh umah ya. Orang haji ni mulia. Nah, bukan dia panggil seperti kita buat tadi ikan ni. Ikat tali yang beradang dia panggil pun umah penuh. Maka lagu tu dah harap sama orang haji dia. Sukanya. Nah, dan kadang-kadang kali mari pak ni dia pikul dah sekoh dah duk agak di kampung. Nah, doa Allahu akbar la ilaha dia panggil pun suka gembiranya lepas daripada tunai haji. Klik mari. Nah, tu dia. Maka dia kata dia ingat lagu tu, gambar orang panggil rumah dia apa semua akan sambut bagi suka gembira akan berjumpa anak, akan berjumpa ibu bapa apa semua gitu gini. Jira-jira tiba-tiba dengar suara yang tak suka nak dengar. Iaitu rakak lepika, dia panggil apa pakak tolong diri masing-masing kapal dah dia panggil apa akan balik sebab akan penuh apa tak tahulah. Apa pentingnya akan balik beberapa minit akan datang. Nah, maka bakal dia pang keluar dan akan ambil benda-benda awak bergantung supaya menyelamatkan diri masing-masing. Pikir ada ke perahu tu kan, perawang apa itu ini. Maka dia masuk cepat-cepat gaduh-gaduh dari bilik isteri dia. Dia kata, "Dah kita akan keluar dah dia panggil pau akan menyelat." Nah, tu dia. Hajat isteri dia. Suruh keluar dah. Maka apa jawab isteri? Jawab isteri kata, "Wallahi lan akhruj." Demi Allah, aku tak akan keluar daripada bilik ini hatta ulbisa hijabi kamil. Sehingga aku pakai kelubungku dulu, sehingga aku tutup auratku semua dulu aku akan keluar. Sebelum aku tutup aurat aku tak akan keluar daripada bilik ini. Sebab dah perahu ni gamal, campur habis laki perempuan tak itu kan? Tu dia, maka aku tak akan keluar. Maka kata suami dia, "Hadza waktu hijab." Masa dia panggil pun nak duk kira lagi ke aurat. Nah, dia panggil mati hidup ni. Nah, tu dia. Kau dulu tu. Nah, keluar dulu. Lama kat le bilik dah nak royak dah. Nah, tu dia. Maka perempuan pun kata, sebab apa? Keluar. Dia kata begitu juga kita akan mati. Dan kita akan lambat, akan tak ada nak keluar dan maka akan mati sini. Maka kata isteri dia perempuan, "Wallahi lan akhruj." Demi Allah, bersumpah dia, aku tak akan keluar. Illa wa qad tadaitu hijabi kamila. Sehingga kau tunggu setahun. Aku nak pakai kelubungku dulu, nak pakai apa, nak tutup aurat aku semua dulu dan aku keluar insya-Allah. Fa in mittu, dan jika aku mati ke ketika ni, mati dengan keadaan ketika aku pakai hijab aku ni dan aku tak ada keluar, maka aku mati. Alqallaha ala ta'ah. Maka aku mati dengan taat dalam taat kepada Allah. Aku mati dengan taat. Tak deraka kepada Allah dak. Tu dia orang panggil pak iman seorang. Tu dia. Maka fala bisat saubaha. Lepas tu pakai baju dia semua, tutup semua. Maka lepas tu wa kharajat ma'a zawjiha, maka keluar dengan suaminya di luar. Maka keluar tak berapa lama kau gelak, maka ramai orang hak mati dah geban gelak tak ada keluar dalam bilik pun dia panggil pot gelak habis. Maka bini dia bergantung dengan dia kata. Dah gantung di suami dia. Tu dia. Maka kata isteri sana, astahlifuka billah. Wahai suami, aku sumpah dengan Allah, minta ilmu ayat betul-betul. Hal anta radin anni, muridha kedak ke aku ni? Mu suamiku kan? Maka suami ni salah bapak dah. Suami salah ibu dah. Hak suami lebih besar daripada hak ayah dan ibu kadang-kadang. Kalau gitu semasa aku duduk ngamu ni banyak aku buat salah begitu ni. Muridha kedak ke aku? Maka dia panggil pada dia suami menangis. Sama dia isteri kata pula,
Thumma qalat hal anta radin anni, hei suamiku, mu redha ke aku ni? Nah, maka tak jawab lagi, tapi air mata sentiasa mengalir daripada mata suami, tapi tak jawab gapo. Nah, dan akhir sekali kata isteri, aku suka uridu an asma'aha mink. Aku suka nak dengar daripada mulutmu. Mu redha atau tidak kepada aku ni? Nah, itu dia. Bimbang cepat kalau kuai lagu ni boleh hadir panggil pemati dan sebagainya. Maka dia tak say mati, malaikat suami redha kepada dia. Sebab Nabi katakan, mana-mana isteri yang suami dia mati dulu ke, padahal suami redha kepada dia, Tuhan wajib masuk syurga isteri ni. Nah, itu dia. Maka kata suami, wallahi demi Allah, inni radin anki. Sesungguhnya aku redha akan kau. Dah aku redha. Itu dia. Maka fabakatil mar'ah asyabah, maka teriak dia perempuan tua itu ni, isteri saning muda lagi orang teriak dia. Bawa lepas tu kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Uleh tu, uleh wa zallat turaddidu syahadah hatta gharaqat. Doa tu asyhadu an la ilaha muhammad rasulullah, sehingga lemah mati dengan begitu. Nah, suami dia ajak kisah ni, air mata ni belah-belah. Itu dia. Nah, ayat atas gelih tu. Kalau gitu mati ni tak ada siapa lari lepas, tapi hak bahayanya ni cara kita mati lagu mana. Maka jika seperti perempuan ni sebutung-butung lah. Nah, itu dia. Yang pertama, suami yang redha kepada dia. Ini pun Tuhan wajib syurga dia. Yang kedua pula akhir kalimah ya, kalimah syahadah. Nah, maka Nabi kata apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa akhir perkataan dia, cakapan dia dalam dunia ni, nah, kalimah la ilaha illallah, wajabat lahul jannah, wajib bagi dia syurga. Nah, ada dia. Maka kita ambil tiga saja tu, iaitu dia panggil tiga patah daripada benda yang tulis dalam dia panggil suhuf Nabi Musa, iaitu hirai bagi orang yang kelih ke dunia guling di mari, tiba-tiba ia tergantung dengan dunia. Nah, ada dia. Dan hirai juga bagi orang yakin kata Tuhan rezeki kepada dia, tiba-tiba pisah fikir, pisah penat apa semua sampai kata menyerah tidur. Ada dia. Dan yang ketiga, hirai bagi orang yakin dengan mati, tiba-tiba duk lalai, duk ramai-ramai tak ingat kepada mati. Dan maka sama pula insya-Allah tiga lagi. Nah, amin berdepan insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka wa azzam wa karram wa syarrafa majjad ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم يا رحيم ارحمنا رحمة تامة كاملة لا نشقى بعدها أبدا في الدنيا والآخرة. واجعلنا اللهم يا ربنا يا الله ممن طال عمره وحسن عمله يا رب العالمين. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولمن حضر معنا ووالديهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.